Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan masuk tajuk 1.1.4 menghubung kaitkan nombor pelapanan kepada pengekodan ASCII yang digunakan dalam bahasa mesin. Okey. Ini merupakan tajuk terakhir dalam sistem nombor pelapanan. Okey, mari kita tengok buku teks. Okey, 1.14 hubung kait antara nombor pelapanan dengan kod ASCII dalam bahasa mesin. Okey, bahasa mesin disebut sebagai kod mesin. Bahasa mesin dikenali juga sebagai kod mesin. Kod ini merupakan bahasa asas yang difahami oleh komputer, di mana terdiri daripada urutan digit 0 dan 1 yang disebut dalam nombor perduaan. Okey. Suatu atur cara komputer boleh ditulis dalam pelbagai bahasa pemrograman seperti Scratch, C++, Java, Visual Basic dan Python. Komputer tidak boleh mengambil kod-kod bahasa pemrograman ini secara terus. Oleh demikian, kod-kod atur cara perlu diterjemah terlebih dahulu kepada bahasa mesin. Okey, untuk pengetahuan kamu, bila kamu dah belajar bahasa pengatur cara seperti Scratch, C++ dan sebagainya, komputer tidak boleh memahami terus pengatur cara tersebut. Tetapi kod-kod itu perlu diterjemah ke dalam bahasa mesin. Okey. Dan kamu sedia maklum bahasa mesin yang digunakan adalah yang difahami oleh komputer adalah 0 dan 1 yang disebut sebagai nombor perduaan. Okey, kefahaman tentang data yang dimasukkan. Okey, input. Apa yang dimaksudkan dengan input? Input adalah data yang kita masukkan ke dalam komputer contohnya dan dipaparkan ke dalam output daripada sebarang komputer adalah penting supaya manusia dapat berkomunikasi dengan komputer tanpa sebarang masalah. So, manusia kalau nak berkomunikasi dengan komputer, mestilah kita memasukkan sesuatu data dan kemudian dipaparkan output daripada komputer. Ini boleh membantu manusia berkomunikasi dengan komputer tanpa sebarang masalah. Okey, pengekodan ASCII. Pengekodan ASCII yang menggunakan nombor perduaan digunakan untuk memberitahu alatan digital hari ini tentang data yang dimasukkan, input. Kebanyakan papan kekunci komputer di Malaysia telah dipiawaikan dengan kod ASCII 1. Okey, kamu kena faham, di Malaysia telah mempiawaikan kod ASCII dalam alatan digital papan kekunci. Bermaksud papan kekunci yang digunakan sekarang ini menggunakan kod ASCII. Okey. Mari kita tengok Rajah 1.2. Okey, Rajah 1.2 menunjukkan pemindahan satu aksara dari papan kekunci ke unit pemprosesan pusat. Kemudian dipaparkan dalam dokumen perisian perkataan pada monitor. Okey, saya harap benda ni semua kamu dah belajar semasa kamu belajar tentang nombor asas perduaan. Okey. Mari kita tengok Rajah 1.2. Kalau kamu langkah pertama, apabila kita menaip ke kunci Shift plus D untuk menaip aksara besar huruf D. Okey, bermaksud ini adalah input atau memasukkan data. Kemudian langkah kedua, isyarat elektronik 01000100 kod ASCII nombor perduaan untuk aksara D dihantar ke unit pemprosesan pusat melalui sistem bas. Okey, macam mana kamu tahu huruf D besar ni adalah bagi bagi nombor ASCII, bagi pengguna ASCII, huruf D besar adalah 01000100. Okey, dekat sini kamu boleh tengok dekat lampiran A. Okey, cuba. So dekat sini dipaparkan. Okey, kamu nampak kat sini D. So
Nombor perduaan dalam kod ASCII adalah 01000100. Okey, berbalik kepada tadi, kamu dah nampak ya, ini contoh dalam lampiran A. Kod ni boleh diperolehi. So, bila dihantar langkah ketiga pula, kemudian isyarat elektronik dalam bentuk kod ASCII nombor perduaan untuk aksara huruf D besar dihantar ke storan ingatan ataupun memori untuk disimpan. Okey, langkah keempat, selepas pemeriksaan 2 dan 3 tadi, langkah keempat, selepas pemprosesan, kod ASCII bagi aksara D ditukarkan semula menjadi aksara D dan dipaparkan pada skrin monitor output. Okey, itu yang kamu nampak bila kamu dah type huruf D dekat keyboard, masa ini adalah proses input. Kemudian diproses oleh unit peperiksaan, kemudian ditukarkan semula ke dalam bentuk kod ASCII dan dihantar ke storan ataupun ke memori. Kemudian bila langkah terakhir, huruf D besar tadi tu diproses kod ASCII bagi aksara D ditukarkan semula menjadi aksara D dan dipaparkan pada skrin monitor. So kat sinilah kamu akan nampak huruf D besar untuk dipaparkan dalam Microsoft Word. Contohnya sekiranya kamu buka aplikasi Microsoft Word. Apa yang kamu type dekat keyboard ni diproses seperti langkah 2, 3 dan akan diproses semula untuk memaparkan semula ataupun output dalam monitor dan monitor memaparkan huruf D besar. Okey, saya harap kamu akan faham. Darjah 1.2, pemindahan satu aksara dari papan ke kunci ke unit pemeriksaan pusat dan dipaparkan dalam dokumen periksaan pemeriksaan perkataan pada skrin monitor. Okey, apa itulah kepentingan Darjah 1.2 menunjukkan kepentingan saling penukaran nombor perduaan kod ASCII dalam komputer. Walaupun untuk satu aksara, komputer perlu memproses dan menyimpan dalam satu siri urutan nombor perduaan yang amat panjang. Oleh demikian, sistem nombor perlapanan digunakan untuk memudahkan proses ini. Okey, jom kita tengok contoh 1.8. Okey, contoh 1.8, penukaran perkataan tolong dari kod ASCII perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okey, ini adalah contoh 1.8 ni macam mana perkataan tolong dari kod ASCII perpuluhan ditukarkan kepada nombor perlapanan. Okey, berdasarkan lampiran A. Okey, bila sebut berdasarkan lampiran A, kamu boleh rujuk muka surat 778 di dalam buku teks asas sains tingkatan 2. Okey, dekat sini adalah aksara tolong. Kod ASCII dalam nombor perpuluhan, kamu boleh nampak dekat sini. Kod ASCII dalam nombor perduaan. Kalau nombor perduaan memang mempunyai nombor satu siri urutan nombor yang panjang. So, yang ini dapat diselesaikan dengan menggunakan kod ASCII dalam nombor perlapanan. Okey. Bila dah buat perkataan macam ni, tolong dan kamu rujuk lampiran A, okey. Tolong kamu, aksara tolong kemudian kamu rujuk lampiran A, kamu dapat tengok, kamu boleh cari perkataan T, contoh T. Okey, kalau T nombor T nombor aksara dan perpuluhan adalah 84. Kemudian kalau nombor aksara dan perpuluhan adalah 01010100. Kemudian nombor ASCII dan nombor perlapanan adalah 124. Okey. Dan jadi kamu boleh buat dalam bentuk gambar rajah dalam bentuk jadual seperti ini. Kamu boleh nampak ya jadual yang dipaparkan seperti ini. So, kamu buat aksara tolong. Kod ASCII dan nombor perpuluhan. Yang ni kamu rujuk lampiran A. Kod ASCII dalam nombor perduaan kamu boleh nampak dekat sini. Kod ASCII dalam nombor perlapanan kamu boleh rujuk dalam lampiran A. Berdasarkan jadual di atas, perkataan tolong
Perkataan tolong boleh ditulis dalam nombor berlapanan yang seperti ini. 1, 2, 4 asas 8, 117 asas 8, 114 asas 8, 117 asas 8, 116 asas 8 dan 107 asas 8. Okey, satu perkataan tolong mempunyai 6 aksara. Okey, kamu tengok dekat situ perkataan tolong ada 6 aksara. Kalau nombor perduaan, kalau 6 aksara diwakili oleh 48 digit dalam nombor perduaan. Macam mana kamu nak tengok 48 digit? Bermaksud satu digit dalam satu aksara. Contoh tolong, dalam aksara T saja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermaksud ada 8 digit nombor perduaan. So, kalau bila ada tolong 6 aksara, bermaksud 8 kali dengan 6 ada 48 digit nombor perduaan dalam kod ASCII. Manakala, hanya 18 digit sahaja dalam perwakilan nombor dalam nombor perlapanan. So, kamu boleh nampak dekat situ ya. Kalau satu aksara dalam kod ASCII dan nombor perlapanan ada 124 digit. So, kalau ada 6 aksara bermaksud 6 kali dengan 3 ada lebih kurang ada 18 digit nombor perlapanan dalam kod ASCII. Okey, saya harap kamu faham ya. Sebagai contoh, tukarkan perkataan ASK dari kod ASCII perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okey. Kita buat kotak. Okey. So, kita buat dekat sini kita tulis aksara. Aksara kod ASCII dalam nombor perpuluhan. Ini pula kita tulis kod ASCII dalam nombor perduaan. Okey, ini pula kita tulis kod ASCII dalam nombor perlapanan. Okey, so aksara yang kita nak cari adalah aksara ASK. So dekat sini kita tulislah A S K. Ariskan.
Okey. Okey, bila kita buat macam jadual macam ni, so kita refer pula buku teks. Okey, kita cari ASK. So, kita tengok buku teks lampiran A, muka surat 176. So, kita tengok aksara A. Kalau aksara A dekat sini, okey, dekat sini adalah A. 60, okey. So, A aksara nombor perpuluhan adalah 65. Nombor perduaan dalam ASCII adalah 0100. Kalau aksara perpuluhan 65, nombor perduaan adalah 01000001. Kemudian nombor perlapanan adalah 101. Okey, kemudian kita tengok pula S. Okey. Kita kita tengok pula. Okey, kita masukkan ke dalam sini. So A adalah 65. Kod ASCII dalam nombor perpuluhan adalah nombor. Okey, kod ASCII dalam nombor perpuluhan bila kita dah rujuk dalam lampiran A adalah 65. Kemudian kod ASCII dalam nombor perduaan bila kita dah rujuk lampiran A adalah 010000. Kemudian kod ASCII dan nombor perlapanan adalah 101. Okey, kita tengok pula S dalam lampiran. Okey, kalau tengok S dekat sini. Okey, tengok S. S, nombor perpuluhan adalah 83. Okey, nombor perduaan adalah 01010001. Kemudian nombor perlapanan adalah 123. Okey, kita pergi balik, kita letak nombor berapa? Okey, nombor ASCII dan nombor perpuluhan 83. Dan kod ASCII dalam perduaan adalah 01010011. Kemudian kod ASCII dalam nombor perlapanan adalah 123. Okey, K. Kod ASCII kita rujuk balik lampiran A. So kita tengok K pula. Okey, K. K nombor perpuluhan adalah 75. Kemudian nombor perduaan adalah 01001001. So nombor perlapanan adalah 113. So pergi balik ni kamu tuliskan 75. Okey, 010010. So kod ASCII dalam nombor perlapanan adalah 113 bila kita rujuk lampiran A. So kat bawah ni kita tulis apa? Okey. Berdasarkan lampiran A, perkataan ASK boleh ditulis dalam nombor perlapanan seperti
ini. Okey. 1, 2, 3 asas 8. Okey, 101 asas 8, 1, 2, 3 asas 8 dan 113 asas 8. Okey. Saya harap kamu boleh faham bila tukarkan perkataan ASK dari kod ASCII perpuluhan kepada nombor perlapanan. So, saya harap kamu faham.